Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil merupakan seorang pahlawan Melayu dari Kesultanan Johor. Beliau banyak memberikan sumbangan kejayaan kepada kerajaan Johor sehingga Johor mampu menjadi sebuah kerajaan yang sangat disegani. Antara peranan beliau yang dimainkan adalah beberapa percubaan untuk merebut Melaka dari kawalan Portugis. Laksmana Tun Abdul Jamil dipilih untuk memimpin pasukan ekspedisi Johor melawan pasukan Portugis di Melaka dalam beberapa siri serangan dengan Pakatan Gabungan Melayu-Belanda. Pada tahun 1640, kekuatan Johor terdiri daripada 40 buah perahu perang dan 1,500 orang askar dipimpin lagi oleh Laksmana Tun Abdul Jamil, berjaya menewaskan Portugis dan menakluk Melaka sehingga Gubernur Portugis menyerah kalah pada 14 Januari 1641. Pada tahun 1641 adalah sangat penting dalam perkembangan sejarah Johor kerana bermula pada tahun ini, Portugis dan Aceh tidak lagi mengganggu kerajaan Johor. Aceh menjadi lemah selepas kemangkatan Sultan Iskandar Thani. Pada 1666, Jambi menjadi kuasa ekonomi di Selat Melaka dan menginginkan kemerdekaan daripada Johor. Dari 1666, beberapa siri peperangan meletus antara Johor dan Jambi. Ibu kota Johor, Batu Sawar, diserang dan ditawan oleh Jambi. Peperangan tersebut menyebabkan banyak kerugian bagi pihak Johor dan menjatuhkan kewibawaan kerajaan Johor sebagai pewaris Kesultanan Melaka. Bendahara Johor, Seri Maharaja Tun Habib Abdul Majid telah ditawan oleh Jambi dan urusan pentadbiran terpaksa diserahkan kepada Tun Abdul Jamil. Pada 1678, Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil telah menasihati anak saudaranya Sultan Ibrahim Shah supaya memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Johor ke Kepulauan Riau. Dan beliau cuba memajukan Pelabuhan Riau untuk menyaingi Pelabuhan Melaka yang telah ditakluki Belanda. Di atas usaha beliau, Pelabuhan Riau dikunjungi oleh sekurang-kurangnya 600 buah kapal dagang dan pedagang-pedagang yang mengunjungi Pelabuhan Riau datang dari segala pelosok dunia seperti China, India, Arab dan sebagainya. Pada tahun 1679, Laksmana Tun Abdul Jamil bersama dengan orang laut dan seorang bangsawan Bugis bernama Daing Mangika telah berjuang melawan Jambi. Jambi tewas dalam peperangan tersebut dan terpaksa tunduk kepada kerajaan Johor. Maka hasil kejayaan perang Johor Jambi inilah Laksmana Tun Abdul Jamil dianugerahkan gelaran Paduka Raja oleh Sultan Ibrahim. Tambahan pula, anak perempuan Tun Abdul Jamil bernama Raja Fatimah telah dikahwinkan dengan Sultan Ibrahim Shah. Ini adalah puncak kejayaan dan kekuasaan Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil dalam politik Johor.
Sejak pemergian Tun Sri Lanang ke Aceh selepas dilantik menjadi pembesar di sana, pengaruh bendahara dalam kerajaan Johor telah berkurangan dan peranannya sebagai penghulu pembesar kerajaan dipinggirkan. Faktor utama keluarga bendahara dipinggirkan kerana Bendahara Tun Sri Lanang pernah berselisih pendapat dengan Sultan Johor berkenaan kerjasama dengan Portugis dalam menghadapi Aceh. Atas faktor tersebut, Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil sebagai Laksmana Johor bertindak sebagai penasihat, pentadbir dan pemangku raja yang selama ini dipegang bendahara. Johor juga hampir ditipu oleh Belanda apabila kuasa asing itu cuba untuk merampas kekayaan perdagangan yang dimiliki oleh Empayar Johor itu sendiri ketika pihak Belanda menawarkan perjanjian kepada Johor. Perjanjian dalam bahasa Melayu dan Belanda adalah berbeza isi kandungannya. Tetapi mujurlah rasa segan Belanda pada kepimpinan Laksmana Tun Abdul Jamil membuatkan mereka terpaksa akur pada isi kandungan surat perjanjian di dalam bahasa Melayu dan bukannya isi kandungan surat perjanjian yang diubah Belanda dalam bahasa mereka sendiri. Kekuasaan yang dimiliki oleh Tun Abdul Jamil yang dikatakan mengatasi kuasa Sultan sehinggakan Belanda sendiri mengatakan bahawa pemerintah sebenar Kesultanan Johor adalah beliau sendiri. Hal ini mencetuskan rasa tidak puas hati para pembesar Johor termasuklah Bendahara Tun Habib Abdul Majid hingga akhirnya mencetuskan pemberontakan. Tun Abdul Jamil beserta keluarganya dikatakan terpaksa melarikan diri ke Terengganu lalu dipintas oleh orang-orang bendahara dan beliau telah dibunuh bersama putera-puteranya. Namun tidak diceritakan di mana jenazah beliau dan keluarganya dikebumikan. Ini menimbulkan rasa syak wasangka pada penulisan tentang sejarah Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil sepertinya tidak lengkap dan tergantung. Persoalannya, bagaimana mudahnya seorang Laksmana yang sangat disegani dan dihormati rakyat dan Belanda sehingga terpaksa lari ke Terengganu? Adakah Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil seorang yang pengecut sehingga lari ke Terengganu, sedangkan beliau berjaya menjatuhkan kuasa tentera terkuat pada waktu itu, iaitu Portugis di Melaka? Saya dapat rasakan ada sesuatu yang tidak kena pada penulisan sejarah yang dikarang tentang Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil, atau perkara sebenar diselindungi dari pengetahuan umum. Untuk pengetahuan anda semua, makam Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil sebenarnya berada di dalam kompleks makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Kota Tinggi. Beliau sebenarnya tidak melarikan diri ke Terengganu bersama-sama keluarganya, tetapi masih kekal di Kota Tinggi sehingga ke akhir hayat. Setelah kemangkatan Sultan Ibrahim di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, isteri baginda yang juga anak kepada Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil bernama Raja Fatimah kekal berada di Kota Tinggi bersama anaknya dengan Sultan Ibrahim yang bernama Raja Mahmud. Raja Mahmud inilah yang kemudiannya menggantikan ayahandanya Sultan Ibrahim menaiki tahta Johor Lama dengan gelaran Sultan Mahmud Shah II. Disebabkan usia baginda masih kecil kira-kira 10 tahun, maka pemerintahan diserahkan kepada bonda baginda iaitu Raja Fatimah, anak kepada Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil. Namun, segala pentadbiran kerajaan dilaksanakan oleh Paduka Raja Tun Abdul Jamil dan ini mengakibatkan timbul rasa tidak senang hati oleh para pembesar Istana Johor. Walhal beliau ingin menjaga kepentingan tahta cucunya
Sultan Mahmud Shah II yang masih kecil. Oleh sebab itu, ramai para pembesar menyertai pemberontakan yang diketuai oleh Bendahara Tun Habib Abdul Majid yang berakhir dengan pembunuhan Paduka Raja Tun Abdul Jamil dan anak-anaknya. Pembunuhan Paduka Raja Tun Abdul Jamil bukan kerana zalimnya beliau, bukan kerana lemahnya beliau, tetapi lebih kepada kepentingan pangkat dan kedudukan para pembesar, di mana Johor ketika itu sedang berada di kemuncak kegemilangan dan kemewahan. Di sinilah kedudukan makam Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil. Pada sebelah makamnya adalah makam isterinya. Dan makam-makam lain di hujung sana adalah makam anak-anaknya yang pernah dilantik menjadi Laksmana, Temenggung dan beberapa jawatan penting yang lain. Pembunuhan Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil dan keluarganya tidak melibatkan anaknya, Raja Fatimah, kerana para pembesar memikirkan Sultan Mahmud Shah II masih kecil dan masih perlukan ibu di sisi. Namun beberapa tahun kemudian, Raja Fatimah mangkat kerana faktor usia. Di sinilah makam Raja Fatimah, bonda Sultan Mahmud Shah II disemadikan, bersebelahan dengan makam baginda. Oleh itu, boleh dikatakan makam-makam di kompleks Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Kota Tinggi sebenarnya adalah makam kekerabatan bagi Laksmana Paduka Raja Tun Abdul Jamil, termasuk cucunya Sultan Mahmud Shah II. Al-Fatihah. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.